بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Dan peliharalah diri kamu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan ta'alah kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ayat 130 sehingga ayat 136 yang kita bacakan pada malam ini menjelaskan dan menerangkan kepada orang-orang beriman tentang kebaikan-kebaikan yang perlu mereka lakukan dan kemungkaran-kemungkaran yang mesti dan wajib mereka tinggalkan, serta menjelaskan balasan orang-orang yang mentaati Allah dan juga balasan dan akibat orang-orang yang menderhakai perintah Allah Ta'ala. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita larangan mengambil orang-orang kafir sebagai pembantu orang-orang kepercayaan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, sekiranya kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, musuh-musuh kamu tidak mampu melakukan apa-apa. Kalaupun kamu tidak mendapat kekuatan dengan bantuan orang-orang kafir, kerana Allah melarang kamu berbuat demikian. Sekalipun orang kafir bersatu padu
berhimpun untuk memerangi kamu. Kalau kamu bersabar, kamu bertakwa kepada Allah, maka segala perancangan mereka, tipu helah mereka itu dapat diatasi dengan mudah. Kemudian Allah Ta'ala memberi contoh peperangan Badar dan peperangan Uhud sebagai suatu perbandingan. Bahawa kedua-dua peperangan ini, bila kamu benar mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kamu akan menang. Sebagaimana kamu menang dalam perang Badar. Dan Allah mendatangkan pertolongan dengan para malaikatnya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, supaya orang beriman jangan bersikap sebagaimana sikap orang kafir. Kita bukan sekadar tidak dibenarkan untuk meminta bantuan orang kafir, kita juga tidak boleh berpelakuan, berperangai macam orang-orang kafir. Khususnya orang-orang Yahudi. Demikian juga penyembah-penyembah berhala. Maka di antara perkara yang menjadi tarbiyah Allah kepada orang beriman ialah meninggalkan riba. Kita tahu riba ini ialah muamalah yang memang menjadi teras dalam ekonomi orang-orang kafir. Khususnya orang-orang Yahudi. Dan ianya berlanjutan berkembang kepada orang-orang kafir yang lain. Maka satu-satunya umat yang memerangi dan memusuhi riba ialah umat Islam. Maka Islam konsisten dalam menolak riba. Muamalah riba. Sama ada riba yang menjadi asas kepada perdagangan perbankan. Iaitu setiap kali kita membeli satu barang dengan tempoh, kalau kita lambat maka digandakan bayarannya atau ditambahkan pokoknya. Sehingga ia menjadi lebihan-lebihan yang bukan lagi dalam akad jual beli. Akad tambahan kerana berlaku pertambahan masa yang dilarang dalam Islam. Maka Allah berfirman, wahai orang yang beriman, jangan kamu mengikuti orang-orang jahiliah. Sama ada di kalangan Yahudinya, Nasraninya atau penyembah berhala. Iaitu dengan mengamalkan riba. Bila Allah Ta'ala menyatakan wahai orang beriman, sebagaimana kita sebut, kalau ayat-ayat menyebut wahai orang beriman, sesudah itu ada perintah atau ada larangan. Maka di sini ada larangan, la ta'kulu riba, jangan makan riba. Kenapa Allah Ta'ala menyebut jangan makan riba? Artinya kalau ia berkait dengan makan minum kamu sekalipun, yang merupakan keperluan asasi kamu, kamu kena tolak riba, apatah lagi kalau bukan keperluan asasi kamu. Bila kita sebut makan ni untuk hidup. Yang sebab kita makan, kita hidup. Maka Allah nak sebut yang menjadi asasi hidup kita, makan minum pun, kalau ia melibatkan riba, maka tolak. Kemudian Allah menyebut, jangan kau makan riba dengan riba yang banyak. Adha'afan mudha'afah. Apakah maksud riba yang sedikit dibolehkan? Jawapannya tidak. Yang haram banyak, maka yang sikit juga haram. Sama juga kalau dalam bab mabuk. Kalau mabuk, banyak mabuk, sikit pun mabuk. Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau sebab banyak mabuk, sikit pun dilarang. Tapi kenapa Allah mentadbirkan jangan makan riba dengan gandaan yang banyak, dengan makan riba yang banyak? Kerana sifat riba itu dia terus bercambah dan bercambah. Orang pinjam RM10 itu jadi sampai RM1,000. Sampai mungkin RM10,000. Yang pinjam RM1,400 dengan alung, akhirnya jejak sampai RM15,000, RM20,000. Yang pinjam RM5,000, akhirnya jadi sampai RM100,000. Maka sifat yang membiak tadi. Dan setiap orang yang bermuamalah dengan riba berharap supaya pemiutannya jangan bayar awal, supaya dia dapat makan lebih banyak keuntungan. Kerana menjadi kebiasaan manusia inginkan keuntungan banyak. Dan kita tahu kebanyakan muamalah bank atau bunuk mengamalkan sistem ini, ribawi. Maka kita bukan sekadar tak guna, kita tidak menyokong sistem bank ini. Bank pun kita tak sokong. Supaya sistem riba ini runtuh. Ini riba jahiliah atau disebut riba nasi'ah ataupun riba pembengkang pada hari ini. Maka kenapa Allah Ta'ala tekankan sangat permasalahan riba, permasalahan ekonomi? Kerana ketika mana semua umat berlomba-lomba membina ekonomi.
Bila semua agama berlomba-lomba bagi membina ekonomi mereka tanpa ada peraturan dan undang-undang, dan mereka terjebak dengan menzalimi manusia, maka Islam melarang kita menzalimi sesiapa pun. Sebagaimana riba ini haram pada orang Islam, demikian juga haram pada bukan Islam. Riba ini satu sistem yang kalau Islam memerintah dia kena haramkan semua. Orang kafir pun tak boleh. Kan ia mendatangkan mudarat. Ya, kalau masalah minum arak atau persoalan makan babi misalnya, dibenarkan untuk orang bukan Islam. Kerana sifat mudaratnya tidak meluas. Tapi kalau berkait dengan riba, berkait dengan judi, maka perlu diharamkan. Kerana mudaratnya begitu luas. Oleh sebab itu Islam mengharamkan riba. Sama ada sesama Islam atau kepada manusia yang lain. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang hukum riba, maka unit Al-Quran bila Allah Ta'ala menyebut wattaqullah la'allakum tuflihun wattaqun nar allati uiddat lil kafirin wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Allah sebut 4 cara macam mana kita nak atasi, nak buang riba. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Mesti bertakwa pada Allah. Takut Allah. Azab Allah. Ancaman Allah. Hilangnya keberkatan rezeki itu sendiri. Yang kedua, Allah ingatkan kita, takutlah neraka. Ni neraka sedang menanti pemakan riba. Yang ketiga, Allah ajar kita taat Allah. Kerana Allah tak akan perintah kita pada sesuatu melainkan ada maslahat yang besar untuk kita. Dan yang keempat, taatlah Rasulullah. Kehidupan bila mana kita bina dengan 4 perkara ini, iaitu takwa pada Allah, takut pada neraka Allah, taat Rasulullah SAW, maka natijahnya la'allakum turhamun, maka kita akan mendapat rahmat Allah. Kehidupan ini dirahmati, ekonomi dirahmati, negara dirahmati, dunia kita dirahmati Allah Ta'ala. Bila kita mendapat rahmat Allah SWT, maka ini yang disebut oleh Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang baik, hasil mahsul yang baik, penduduk yang baik, dan Allah yang Maha Pengampun. Kalau sekiranya penduduk tu buat salah dan dosa, Allah ampunkan. Allah tak turunkan akibat, hukuman. Bila mana negara ini negara yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang riba dan cara menangani riba tersebut dengan 4 arba'atu ta'kidat litanfiri minar riba. Ada 4 penguat untuk kita lari daripada riba. Yang kita dah sebut tadi, takutkan Allah, takutkan neraka Allah, taat Allah dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas itu, bila Allah mengharamkan riba, apa jawapan balas kepada riba? Sebab riba ini keinginan untuk untung atas kelemahan orang lain, atas kesusahan orang lain, menzalimi orang lain. Untung atas kesusahan orang lain. Maka Allah ajar satu benda. Kita untung, kita boleh beri untung pada orang. Apa dia? Iaitu dengan segera kita membelanjakan harta pada jalan Allah, menafkahkan, bersedekah. Ya, Allah Ta'ala sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannatin, dan syurga, arduhas samawat wal ard, luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang bertakwa. Baik, bila Allah sebut larangan riba, Allah tahu ada orang Islam terlibat riba. Maka kerana itu bersegeralah memohon ampun kepada Allah. Bila kamu mohon ampun pada Allah, Allah sediakan kepada kamu syurga yang luasnya langit dan bumi. Kata sebab turun ayat ini, kata ulama, ialah ada seorang lelaki namanya Nabhan bin Nabhan At-Tammar. Nabhan ini penjual kurma. Dan dia digelar sebagai Abu Muqbil. Dia punya kunyah dia, Abu Muqbil. Datang seorang wanita lawa di tempat di mana dia jual kurma. Maka bila perempuan ni datang, maka Nabhan ni pun peluk perempuan tu. Peluk, cium. Sesudah peluk, cium, dia menyesal. Artinya pelanggan ni datang nak beli kurma, dia peluk pelanggan ni, dia cium pelanggan ni.
Pelanggan dia pun tak kisahlah. Akhirnya Nabhang ni dia menyesal. Ini dosa ni, mana boleh peluk perempuan, mana boleh cium perempuan. Maka dia datang jumpa Nabi SAW menceritakan, ya Rasulullah, tadi ada perempuan comel datang kedai saya. Lepas tu saya nampak lawa, saya peluk dia, saya cium. Maka turun ayat ini, segeralah kamu kepada keampunan Allah. Orang beriman, sifat dia, tanda dia ada iman, bila mana dia buat salah, dia datang menyesal. Maka itu tanda dia ada iman. Bukan maksud kita orang beriman tak buat salah langsung. Kita tidak maksum. Saya tak maksum, tuan-tuan juga tidak maksum. Yang maksum cuma Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi kita ni kena ada satu sifat, tanda kita ada iman. Kalau kita buat dosa dan salah, cepat menyesal. Maka Nabhang ni, dia buat salah, dia cepat menyesal, dia tu datang jumpa Nabi SAW. Maka turun ayat ini, sebagaimana kamu buat dosa, maka segeralah kamu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah akan siapkan kepada kamu syurga yang luasnya langit dan bumi. Bila turun ayat ni, tuan-tuan sekalian, maka datang beberapa orang kafir yang bila dengar ayat ini mereka berkata, dan disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bila Maharja Hercules, dia pun dengar ayat ni. Pada zaman tu viral ayat ni. Maka Hercules tulis surat kepada Nabi SAW. Dalam surat tadi Hercules kata apa? Innaka da'utani ila jannatin arduha as-samawati wal ard fa aina an-nar? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, fa aina al-lailu idza ja'a an-nahar? Bila Hercules tanya, wahai Muhammad, kamu ajak aku kepada agama yang akan disediakan syurganya luasnya langit dan bumi. Baik, kalau syurga luas langit dan bumi, neraka duduk kat mana? Seolah-olah neraka dah tak ada tempat. Sebab syurga tu saja luasnya langit dan bumi. Maka neraka kat mana? Lalu kata Nabi SAW, subhanallah. Baik, aku tanya balik. Di mana malam bila datangnya siang? Tetapi bila syurga dah luas langit bumi, neraka duduk kat mana? Macam neraka kita ada ruang dah. Sebab syurga sendiri luas langit dan bumi. Itu satu syurga, syurga lain. Maka Allah pun, Nabi SAW pun tanya Hercules dalam surat, di mana perginya malam bila datangnya siang? Siang kan tetap ada, walaupun datang malam. Ni kita malam, siang ada kan? Siang tu pergi mana? Siang tu ada, dia pergilah satu tempat. Kat mana tempat tu? Dan bila datang pula siang, malam pergi mana? Padahal bumi yang sama. Dia menyorok kat mana? Walau bila datang siang kan menyeluruh setiap tempat. Malam juga datang menyeluruh setiap tempat. Maka mana pergi malam dan siang ini? Bila bersilih ganti. Diriwayatkan juga, bila mana ada seorang lelaki, orang ini dikatakan oleh Imam Ibn Kathir, datang lelaki kepada Nabi SAW. Ara'aita qawlahu ta'ala jannatun arduha as-samawati wal ard? Tidakkah kamu perhatikan firman Allah, syurga itu luasnya langit dan bumi? Maka di mana neraka? Maka jawab Nabi SAW, Ara'aita al-layla idza ja'a labisa kulla syai'in fa aina an-nahar? Tidakkah kamu lihat malam bila dia datang, dia meliputi seluruh tempat, mana siangnya? Lalu kata lelaki itu, haitsu syaa Allah, mengikut apa yang dikehendaki Allah lah. Maka jawab Nabi SAW, kadzalikan nar, demikian juga neraka. Takunu haitsu syaa Allahu azza wa jalla, ikut kehendak Allah, Allah nak letak kat mana. Itu kan urusan Allah. Yang penting kita mohon ampun pada Allah. Baik, sesudah Allah Ta'ala suruh kita minta ampun dan menjanjikan syurga luasnya langit dan bumi, maka Allah Ta'ala memberi contoh. Orang-orang yang dia memohon keampunan, orang-orang yang ingin memperoleh syurga, orang-orang yang sifatnya bertakwa, mereka ada beberapa sifat. Bila Allah sebut syurga yang luas langit dan bumi ini, uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang bertakwa. Maka siapa orang bertakwa? Sifatnya. Bukan Arab, bukan Melayu, bukan Cina, bukan India. Tapi dia ada sifat. Kalau orang India sifat macam tu, dia lah orang bertakwa. Orang Cina sifat dia macam tu, dia lah bertakwa. Mak Saleh sifat dia macam tu, dia lah bertakwa. Arab sifat macam tu, dia lah bertakwa. Allah sebut,
alladzina yunfiquna fis sarra, orang-orang yang bersedekah, yang mengeluarkan hartanya, menolong, membantu, meletakkannya pada jalan Allah. Fis sarra, dalam keadaan dia senang. Wad darra, dalam keadaan dia susah. Wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan kemarahan. Wal afina anin nas, yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka pada orang yang suka buat baik. Dan Allah menyebut sifat yang pertama ialah orang-orang yang bersedekah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan dia lapang rezeki ataupun sempit rezeki, dalam keadaan dia bersemangat atau dia tak semangat, dalam keadaan dia sihat atau dia sakit, dalam semua keadaan. Kenapa Allah Ta'ala sebut sedekah dalam semua keadaan? Yang pertama, kata ulama, kerana sedekah ini benar-benar membantu orang-orang yang memerlukan, dan ia bagi menghalang daripada berlakunya riba. Contoh, macam mana kita nak tenggelamkan muamalah riba? Macam mana tuan-tuan kita nak tutup kedai alung semua ni? Ni alung-alung makin banyak, menandakan riba makin banyak. Rumah kita dulu tak ada alung-alung, ni ada alung. Ahlong ada, merata ahlong, bank-bank pun banyak. Tidak ada cara mengatasinya, bukan dengan cara kita buang papa tanda dia. Tapi caranya bila ramai orang Islam yang pemurah. Yang bukan tunggu senang, susah pun sama. Senang susah kita bersedekah. Yang kedua, kata ulama, kerana bersedekah dalam semua keadaan itulah menunjukkan takwa yang sebenar. Orang takwa yang sebenar bukanlah tunggu kaya baru nak sedekah. Sebab amalan sedekah ini bukan amalan orang kaya, amalan orang bertakwa. Itu kena ingat. Amalan sedekah ni tuan-tuan sekalian bukanlah amalan orang kaya. Dia amalan orang bertakwa. Maka kalau kita senang, sedekahlah cara senang. Kalau kita susah, sedekahlah cara susah. Tapi jangan berhenti sedekah. Bumi Madinah, bumi miskin. Tetapi mereka lah orang yang paling pemurah. Umat Islam pada permulaan kebanyakannya miskin. Tapi mereka menjadi contoh orang-orang pemurah yang hebat. Kisah-kisah yang banyak yang menceritakan sifat pemurah para sahabat. Sama ada yang kayanya seperti Abdul Rahman, Uthman, seperti Sa'ad, seperti Zubair, seperti Talhah, seperti Sa'id bin Zaid, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Abu Talha Al-Ansari, Abu Dahdah, atau kelompok orang-orang miskin. Yang diceritakan kelompok miskin yang datang bersedekah sehingga menggunakan tapak-tapak tangan mereka untuk membawa sedekah. Tak ada bekas, tak ada plastik, tak ada jabir, tak ada supik, tak ada beg nak bawa. Tak, atas tapak tangan bawa sedekah. Kurma-kurma yang mampu mereka sedekahkan. Kerana itu Nabi SAW menyatakan, ittaqunna walau bisyikit tamrah. Bentenglah neraka kamu dengan bersedekah walaupun dengan sebelah kurma. Artinya Rasulullah tak pernah kata, kaya kamu sedekahlah. Kalau susah jangan sedekah, minta sedekah. Tidak, kita orang Islam diajar, senang atau susah bersedekah. Mengikut keadaan kelapangan kita. Lepas Allah menyebut sifat pertama sedekah, kerana sinonim dengan ayat riba. Kan saya katakan nak lawan riba mesti dengan sedekah. Riba harta yang dihilangkan keberkatan, sedekah harta yang dihidupkan, disuburkan keberkatan. Maka Allah menyebut sifat kedua, wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menahan kemarahan. Tuan-tuan sekalian, kenapa sebut tahan marah lepas sebut tentang bab duit-duit? Kita ni tuan-tuan kalau bab sedekah ni kadang-kadang datang buah marah kita. Dan juga nak beritahu pada kita, sifat pemarah ini juga punca daripada sifat kedekut kita. Kerana orang kedekut ni cepat marah, orang marah cepat kedekut. Maka Allah mengajar kita menahan kemarahan. Memulakan dengan bersedekah sebagai rawatan kemarahan. Kemudian tahan marah sebagai rawatan yang kedua. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bisur'ah, walakinna asy-syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah kekuatan itu dengan sebab menang bergusti, tetapi kekuatan itu yang menahan diri daripada kemarahan. Dan hadis yang lain waktu sahabat datang, "Ausini, wahai Rasulullah, wasiatkan aku." Nabi kata, "La taghdab, jangan kamu marah." Bahkan
Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya kemarahan itu datang daripada syaitan. Syaitan itu dicipta daripada api. Dan api itu dipadamkan dengan air. Bila seseorang kamu itu marah, maka hendaklah dia cepat berwuduk. Dan hadis yang lain Nabi kata apa? Man kazama ghaizan wa huwa yaqdir ala infadhihi mala'allahu jawfahu amnan wa imanan. Siapa yang menahan kemarahan sedangkan dia mampu untuk melepaskan kemarahan, melainkan Allah akan memenuhi dadanya, memenuhi dalam dirinya dengan keamanan dan keimanan. Tuan-tuan, kalau kita marah, boleh je kita lepas kemarahan ni, angkat tangan, tumbuk, tempang ke, sepak ke, boleh. Terutama bila kita marah orang bawah kita lah, anak kita, isteri kita sebagai contoh. Ni pekerja kita yang memang kita berada atas dia. Boleh je kita lepas tangan, lepas mulut ke, maki hamun, boleh. Tapi kita bersabar, kita tak nak buat macam tu. Melainkan Allah Ta'ala akan penuhi dada kita ini, tuan-tuan sekalian, dengan rasa aman. Yang kedua, iman. Artinya orang marah ni, dia tak pernah aman. Walaupun dia kaya, walaupun dia kuasa. Tapi pemarah, tak aman. Suami yang pemarah, suami ni bukan suami yang aman. Isteri yang pemarah, isteri ni bukanlah isteri yang aman. Anak-anak yang pemarah, anak-anak ni bukanlah orang yang aman. Artinya, orang yang suka pemarah dalam dirinya tak ada keamanan. Orang yang boleh tahan marah dalam dirinya ada aman. Dan bila ada aman, maka datang iman. Iman tak duduk dengan orang tak aman, tuan-tuan sekalian. Kan iman bila dia menempati hati kita, dia mengamankan kita. Oleh sebab itu kita kena usaha ikhtiar. Bagaimana untuk kita melawan kemarahan kita? Kena. Bukan sekadar peringkat luar. Hatta kita dengan anak-anak, kita dengan pasangan. Bila kita baca surat khabar, walaupun kadang-kadang berita tu tenggelam sebab COVID, yang meningkat naik, mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberi rahmat pada kita, mengampuni dosa kita, mengangkat musibah ini, memberikan kesabaran pada kita. Namun ada berita-berita tak seronok yang lain yang kita dengar. Kita dengar suami belasah isteri, marah, belasah sampai mati, koma, mati. Dan berita juga suami kerana marah isteri, kononnya tuduh isterinya curang, dipukul, juga koma, mati, tinggal anak 4. Ini kemarahan-kemarahan yang merugikan dunia akhirat. Kita dengar suami marah, tembak bini pun sama. Kita dengar kawan-kawan yang marah ni, pukul kawan-kawan dia. Tuan-tuan, kemarahan tidak pernah menyelesaikan masalah hidup kita. Dia menambah masalah kita. Kan itu bila orang tu tahu dia ada sifat kemarahan, maka dia mesti kawal macam dia tahu dia ada COVID lah. Apa yang patut dibuat? Kuarantin diri, kena ambil vaksin, kena ambil obat, kena kurangkan pergaulan. Sama juga kalau orang ada marah, dia kena benda tu dia buat. Kuarantin diri dia dulu, biar benar-benar kuat. Ambil vaksin. Apa dia vaksin dia? Quran dan sunnah. Ilmu tu. Kuatkan dirinya. Apa lagi yang perlu dibuat? Semua benda-benda ni penting. Kerana tidak akan bahagia orang pemarah. Kemudian Allah menyebut sifat lain lagi orang bertakwa. Afina anin nas, pemaaf kepada manusia. Kalau kita lihat ayat sebelum ini, kita cerita tentang peperangan Uhud. Para sahabat yang tak dengar kata Rasulullah, sehingga menyebabkan kekalahan. Maka Allah Ta'ala mengingatkan Rasulullah, bersikap pemaaflah pada mereka. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bisnes, pekerja kita buat silap, rugi kita. Ya, kita memang tegur dia, tapi sifat pemaaf kena ada. Kadang-kadang anak kita ada buat kesilapan yang merugikan kita. Isteri kita buat kesilapan yang merugikan kita. Ya, waktu muhasabah, kita muhasabah. Tapi mesti akan sampai juga waktu memaafkannya. Kan itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Man sarrahu an yushrafa lahul bunyan wa turfa' lahu darajat falyafu amman zalamahu wa yu'ti man haramahu wa yusil man qata'ahu. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin supaya istananya dalam syurga dibangunkan dan dia diangkat darjatnya, maka maafkan orang yang menzaliminya dan beri kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya, dan hubunglah silaturahim orang yang memutuskannya. Kata Nabi SAW,
Kalau kita nak tuan-tuan, istana kita dalam syurga tu besar, kita nak darjat kita tinggi, maka kita maafkan orang-orang yang menzalimi kita. Yang zalim kita, kita maafkan. Apatah lagi yang bukan zalim kita, tapi dia silap teknikal, tersilap itu dan ini. Yang buat zalim pada kita pun kita maafkan dia. Yang kedekut dengan kita, waktu kita berkelapangan rezeki, kita beri. Yang putus silaturahim, kita tetap sambung. Maka Allah akan angkat istana kita dalam syurga dan darjat kita. Dan hadis yang lain, Nabi menyatakan, "Idza kana yaumul qiyamah nada munadin yaqul ainal afuna 'anil nas halummu ila rabbikum wa khudhu ujurakum wa haqqun 'ala kulli muslim 'ala kulli imri'in muslim idza afa an yadkhulal jannah." Nanti pada hari kiamat kelak Allah Taala panggil, mana dia dahulu orang suka memaafkan orang? Mana? Siapa yang dulu suka maafkan orang? Mari ke sini, datang kepada Tuhan kamu. Ambillah pahala kamu. Setiap orang Islam bila mana dia memaafkan, layaklah dia masuk syurga. Sebab itulah kita hidup ni, kita nak maafkan orang. Kita kalau boleh sebelum kita pergi, sebelum kita menghadap ilahi, kita tak nak ada masalah dengan orang. Kita bukan sekadar minta maaf dengan orang kalau kita ada buat salah. Bukan kita maafkan orang. Bukan kita nak jadi seperti sahabat yang bernama Abu Damdam. Walau orang aniaya dia, bahkan belum lagi orang aniaya, dia kata, "Ya Allah, siapa pun hari ni yang menganiaya aku, aku halalkan. Anak aku maafkan dia." Sehingga Nabi kata, "Ayajizu ahadukum an yakuna misla Abi Damdam?" Tak adakah kamu yang mampu jadi macam Abu Damdam, yang bersedia memaafkan orang? Maka kita tuan-tuan biarlah ada suatu kekuatan, keazaman. Sebelum kita pergi tinggalkan dunia, maafkan orang. Saya nak maafkan isteri saya nak maafkan anak-anak saya nak maafkan sahabat-sahabat saya nak maafkan jiran-jiran tetangga saya. Siapa pun yang pernah bermuamalah dengan saya nak maafkan. Dan demikian juga saya minta maaf pada semua sahabat-sahabat saya, pada semua jiran-jiran tetangga saya, pada adik-beradik saya dan sekian-sekian. Maka itu dah sah hidup kita, tuan-tuan. Kita minta maaf dengan para alim ulama kita, pada tuan guru kita, pada ustaz-ustaz kita yang pernah kita ambil ilmu daripada mereka. Walaupun hari ni kita mungkin tak ambil ilmu lagi daripada mereka, ataupun kita sudah pun menyalahi mereka, tak pegang pendapat mereka, tak ada masalah. Itu normal lah. Kadang-kadang kita seronok dengan guru ni, kita pegang pendapat dia. Sampai satu waktu kita tinggalkan guru ni untuk jumpa guru lain. Itu terpulang pada kita, tak salah. Tapi jangan memusuhinya. Orang-orang yang pernah beri kepada kita ilmu, orang-orang yang pernah berjasa kita, jangan kita musuh. Kita minta maaf dengan dia dan kita memaafkan dia. Maka ini sikap kita orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala sebut sifat keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang buat baik. Seolah-olah bila disebut sifat pertama orang-orang yang bertakwa, iaitu yang suka bersedekah, yang menahan marah, kemudian Allah menyebut orang-orang yang suka buat baik, tak kira baik apa pun. Kerana itu tuan-tuan, setiap kali kita buat baik, Allah bersama kita. Tanda Allah bersama kita, bila kita buat baik, kita mula rasa gembira. Mula kita rasa lapang dada. Mula kita rasa keluar daripada tekanan hidup. Mula kita rasa berazam untuk buat lagi kebaikan. Tanya orang buat baik, seronok tak buat baik? Seronok, Ustaz, nak buat lagi. Saya berazam untuk buat lagi. Maka itu sikap kita. Kemudian Allah menyebut, walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang bila mana buat perkara keji. Tak kira keji itu apa, zina ke, dosa dan sebagainya. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka. Zakarullah, mereka ingat Allah. Mereka tahu Allah akan mengampuni mereka. Mereka tahu Allah akan azab mereka kalau mereka mati dalam keadaan macam ni. Allah murka pada mereka. Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka memohon ampun kepada Tuhan mereka. Dan mereka mengetahui tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah. Dan mereka berusaha untuk tidak meneruskan perbuatan-perbuatan yang pernah mereka lakukan. Kata ulama, taubat yang sebenar, taubat yang nasuha, menyebabkan, mendorong kita, membentengi kita ulang perbuatan yang sama. Ustaz, kalau saya buat juga benda yang sama, macam mana Ustaz? Taubat lagi sehingga kamu dapat taubat sebenar yang memang benar-benar benteng dan menghalangkan buat jahat. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat ini. Ulaika, semua itu. Siapa semua itu? Orang yang bersedekah, orang yang tahan marah, orang yang suka maafkan manusia, orang yang suka buat baik,
Orang yang suka beristighfar dan bertaubat, fa ulaika jazaohum, bagi mereka balasan maghfiratum min rabbihim, keampunan daripada Tuhan mereka, wa jannatun, dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, maka ia adalah sebaik-baik balasan. Tuan-tuan, balasan apa lagi yang lebih baik daripada syurga? Kalau kita kat dunia kata gaji 5 angka, 7 angka, 10 angka, maka apakah kita dapat lawan gaji ataupun imbuhan namanya syurga? Maka tidak ada sehebat itu. Kerana itu tuan-tuan, bersifatlah dengan sifat orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua jadi orang bertakwa. Dan Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan semangat kita untuk memburu ketakwaan, supaya kita mendapat keampunan Allah dan mendapat balasan syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'la wa a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.